Oke, salam dan salam sejahtera. Dan kita tahu keputusan yang dibuat oleh hakim hari ini yaitu Mahkamah tolak rayuan Aziz untuk batal 9 pertuduhan rasuah dan ubah wang haram. Dan dikatakan oleh Mahkamah bahawa yang lain, yang 9 pertuduhan itu tidak mempunyai cacat. Dan kenyataan itu saya baca iaitu panel 3 hakim diketahui Kamaluddin Muhammad Said bersama Abu Bakar Jais dan Cik Muhammad Rusima Ghazali membuat keputusan itu secara 11 suara bahawa 9 pertuduhan dikenakan terhadap Aziz adalah tidak cacat. Dan bagaimanapun Mahkamah menolak 4 pertuduhan itu kerana dikatakan tidak mempunyai cukup bukti yang kukuh melibatkan lokasi. Dalam kenyataan itu juga hakim berkata bahawa melepas dan membebaskan Abdul Aziz bagi pertuduhan ketiga, ke-7, ke-8 dan ke-9 selepas menarik balik pertuduhan itu yang tidak menyatakan lokasi sebenar kesalahan dilakukan dan hanya dinyatakan di Lembah Kelang. Dan hakim juga berkata tiada pendakwaan politik terhadap ahli Parlimen Baling kerana ahli Parlimen Baling kata pertuduhan yang difailkan terhadapnya dilakukan secara mala file, yang mana dengan kata lain iaitu niat jahat. Dan sehubungan itu perbicaraan di hadapan Hakim Azura Alwi akan bersambung dan sebutan kes ditetapkan pada 7 September ini. Dan 7 September ini kita lihat apa yang rakyat Malaysia mahulah, iaitu adakah masuk ke penjara ataupun disabitkan bersalah dan sebagainya. Dan Abdul Aziz 55 didakwa di Mahkamah Seksyen atas 3 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 5.2 juta berhubung projek jalan raya di Perak serta Kedah, dan 10 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan sejumlah RM13.9 juta yang didakwa diterima daripada Maju Asas Sendirian Berhad. Dan di sini ahli Parlimen Baling ini merayu terhadap pertuduhan itu dengan alasan bahawa ia dilakukan dengan niat jahat. Dan perbuatan ini dilakukan di CIMB Bank Jalan Tun Perak di Kuala Lumpur pada 8 Disember 2010 dan Afin Bank di Pusat Bandar Puchong Selangor pada 13 Jun 2017 dan 10 April 2018. Bagi kesalahan pengubahan wang haram, dia didakwa melakukan kesalahan ini di kawasan Lembah Kelang pada 8 Mac 2010 dan 30 Ogos 2018. Dan dia membuat rayuan terhadap keputusan hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Jamil Husin pada 12 Mac 2021 dan menolak permohonannya untuk membatalkan pertuduhan. Dan dia bercakap kepada pemberita kemudian, Peguam Amir Hamzah berkata, Mahkamah rayuan mendapati berlaku pencanggahan dalam satu laporan analisis kewangan yang dihasilkan oleh pegawai penyiasat SPRM. Dan dia kata pegawai analisis SPRM menyatakan dana berkenaan datang daripada imbuhan yang sah. Jadi pada saya ini kes yang semakin rumit. Tetapi kalau kita lihat kenyataan yang dikatakan bahawa ini adalah berniat jahat, dan kita juga tidak tahu siapa yang berniat jahat. Setiap pertuduhan yang berlaku itu yang melibatkan rasuah dan juga apalagi yang melibatkan ubah wang haram ni, maka kita tahu mesti ada money trail. Dan 9 pertuduhan yang dikatakan oleh hakim tidak cacat itu bermaksud di situ ada bukti-bukti kukuh yang untuk kita mendakwa. Contohnya apabila dia menolak 4 daripada pertuduhan ini tadi, yang mana dia kata, hakim berkata bahawa dia tidak ada cacatnya. Dan di sini dia kata juga bahawa melibatkan lokasi ini tadi tidak ada dinyatakan di situ dengan nyata, maka dia pun paksa tolak. Tapi yang 9 kes ini kita rasa bahawa lokasi yang tepat, yang mana apabila kita lihat melibatkan bank, maka dia ada money trail tu. So saya pun tidak tahu bagaimana dia boleh katakan bahawa itu berniat jahat tetapi duit masuk dalam poket. Ini masalah mereka ni. Dan ini melibatkan duit berjuta-juta dan akhirnya jalan pun entah ke mana. So apa yang kita lihat di sini, apabila beliau di parlimen, apabila beliau di luar,
begitu gah, tetapi hari ini memohon rayuan kepada hakim. Inilah sikapnya ni MP Baling ni. Hanya pandai berkata-kata, tetapi bila dalam mahkamah akhirnya 9 kes ini dia cuba nak batalkan, tetapi tidak berjaya. Dan saya harap perlu ada pengadilan yang jelas supaya rakyat Malaysia boleh melihat bahawa badan kehakiman kita ini betul-betul telus, dan mereka yang kalau memang bersalah harus dihumban ke dalam penjara. Senang. Kerana mereka-mereka inilah yang merosakkan. Dan kita tahu juga beliau terlalu banyak menceritakan tentang tabung haji, tetapi kita belum lagi melihat sebenarnya ke arah tabung haji itu, kerana Pakatan Harapan tidak berjaya memerintah sepenuhnya. Mungkin kalau kita memegang tampuk pemerintahan sampai hari ini, mungkin kita boleh selongkar banyak lagi isu-isu yang melibatkan tabung haji. Ini baru kes melibatkan jalan, yang melibatkan projek yang melibatkan jalan raya lah. Dan belum lagi projek-projek yang lain. Jadi apabila kita melihat melibatkan 5 juta dan 13 juta, 13.9, 5.2 juta. Ini bagi mereka mungkin sedikit, tapi bagi kita rakyat ni, mati hidup semula belum tentu dapat duit tu. Inilah masalahnya. Dan kita lihat apabila dia cuba untuk bertolak dalih dalam kes ini, sudah jelas lah. Dan saya percaya rakyat juga seperti saya, kita nak keadilan. Walaupun hari ini beliau masuk ke dalam penjara ataupun tidak, tetapi kita nak keadilan itu. Kalau beliau didapati bersalah dan mengikut apa yang kita lihat 9 pertuduhan ini, dan daripada apa yang saya katakan itu tadi, maka kalau betul-betul bersalah, masuklah dalam penjara dan akhirnya kita rakyat akan berpuas hati. Seperti mana Datuk Seri Najib. Dan hari ini kepalanya sudah kita dapat masukkan. Jadi ekor-ekornya ini kalau didapati bersalah, ya kita sumbatlah supaya tidak ada lagi di waktu akan datang, yang mana generasi akan datang rasa perkara ini diamalkan, supaya kita ni melihat bahawa rasuah ini sangat jijik. Dan inilah sebabnya kenapa kita tengok MP Baling ini begitu lantang untuk membangkang, untuk berhujah, untuk melawan apapun yang dikatakan oleh pihak pembangkang, kerana mereka takut. Kerana dia takut jika PRU ini lambat dan akhirnya beliau tidak dapat untuk nak menjadi ahli parlimen. Kerana apabila terbubarnya, maka berlakunya pilihan raya dan akhirnya beliau masih boleh untuk menjadi calon lagi dan akhirnya menjadi ahli parlimen. Dan dah tentulah kalau Barisan Nasional itu menang, maka kes-kes yang seperti ini akan hilang daripada penangan. Begitu juga yang kita lihat kalau lambatnya didakwa ini tadi, maka beliau masih lagi boleh bertanding. Dan akhirnya kalau lambat seperti ini tadi, dia akan dimasukkan ke dalam penjara kalau bersalah. Dan akhirnya beliau akan hilang kelayakan segala-galanya. Dan denda mungkin. Dan kita lihat kalau inilah kes yang kita lihat melibatkan 5.2 juta dan satu lagi melibatkan 13.9 juta. Maka kalau kita lihat daripada nilai suapan kah ataupun daripada nilai yang melibatkan duit pengubahan wang haram ini tadi kah, maka seperti Rosmah lah. Itu sebabnya ini dah 10 pertuduhan. Rosmah 3 pertuduhan. Maka ini kalau 9 pertuduhan, maka kalilah dengan 9. Lepas tu kali lagi dengan 3. Dapatlah ubatnya. So, saya harap perkara ini dipercepatkan supaya rakyat juga boleh berpuas hati. Dan itulah yang saya tahu. Dan tarikhnya adalah 17 September ini. Untuk kita melihat adakah MP Baling ini disahkan bersalah ataupun dibebaskan. Itu saja. So, sekian pencerahan saya berkenaan dengan isu ini.